Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. So kita habiskan dulu unsur dan bahan ni, dia sikit paper 2 dia. Okey, rajah 1 menunjukkan struktur bagi atom X. So untuk P adalah proton. Okey, kena ingat proton. Lepas proton dia bercas positif. Kalau Q tu neutron, cas neutral. Kalau R tu adalah elektron. Elektron ni dia berada pada petala. Petala ni, ni petala lah kita panggil. Tu tempat di mana beradanya elektron. Kalau dekat nukleus ni, dia hanya ada proton dan neutron sahaja. Ni korang boleh ingat Okay, macam mana kita nak buat simbol tu? So kita ada berapa dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, simbol dia 7. X. Nombor nukleon 3 tu adalah nombor proton. Macam ni simbol dia. Okey, kumpulan manakah yang diduduki oleh atom X dalam jadual berkala moden? Macam mana korang nak tahu dia punya macam mana korang nak tahu dia punya kumpulan? Korang kena tengok kat petala yang luar ni ada berapa elektron? Ada 1. So kalau ada 1 elektron bermaksud dia berada dalam kumpulan 1. Okey, tu cara dia. Okey, seterusnya, mengapakah atom ini dikira sebagai neutral? Okay, kenapa kita tengok dia neutral? Okay. Yang ni pula korang kena tengok dia punya bilangan elektron. Ada 3. Bilangan proton yang positif ni pun ada 3. Jadi 3 plus dengan minus 3. Jadi korang tolak jadi kosong. So dia akan jadi neutral. So mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Bilangan dia adalah sama. Okey. Alright. Okey, so bagi masa seminit dulu untuk korang baca dan tengok macam mana buat jawapan untuk soalan nombor 1 ni. Sambil-sambil kita buat azan ni. Cuba tengok dulu ya.
Okey, kita pergi ke nombor 2. Okey, dia dah bagi tu kat situ. Berdasarkan darjah 2, huraikan struktur atom fosforus. Jawapan anda hendaklah meliputi bilangan zarah seatom dalam atom fosforus dan darjah bagi susunan elektron. Okey, nanti saya terangkan. Oh, dia punya penerangan dia panjangnya. Okey. So atom fosforus ni dia punya nombor nukleon dia 31. Okey, ni nombor nukleon. Okey, yang ni adalah nombor proton. Jadi kalau korang tolak ada 16. 31 tolak tu 16, korang dapat neutron. Okey. So untuk menjadikan dia neutral,
dia kena ada 15 elektron. Okey, cuba korang tambah ni. Susunan elektron dia ada 15 supaya dia boleh jadi neutral. So, susunan dia, okay, kalau kita tulis kat sini 15 proton dengan 16 neutron. Okay, macam mana korang susun? Petala yang pertama mesti mempunyai 2 elektron. Okay. Petala yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petala yang ketiga 1, 2, 3, 4. Okay, terlebih 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya tersalah yang ni Okay, petala yang terakhir ada 5. Okay, jadi soalan pada korang. Atom fosforus ni berada dalam kumpulan berapa? Yang ni kan petala terluar dia ada 1, jadi dia kumpulan 1. Kumpulan 5. Alright. Okey, tu petala yang terluar. Kita tengok bilangan elektron pada petala luar. Ingat bilangan sebab dia panggil atom. So bilangan elektron dia sama dengan bilangan proton lah sebab dia mesti neutral. Okey, tu mesti neutral. Samalah kalau kita tengok kat sini, proton dia 3. Dia punya elektron pun mesti ada 3. Itu dia. Cara nak tengok dia punya kumpulan dan nak menyatakan dia adalah atom. Sebab dia bila atom, bilangan proton mestilah sama dengan bilangan elektron. Okey. So saya harap korang faham jelas Okey. Okey, bandingkan kedudukan cas bagi zarah seatom dan atom. Kedudukan cas. Okay, kalau kedudukan cas ni dia nak bercerita pasal proton. Okay, kalau proton dia punya cas relatifnya adalah positif 1. Mana kedudukan dia? Dia berada di dalam nukleus. Okay. Elektron mana dia charge dia negatif. Mana kedudukan dia? Dia bergerak mengelilingi mengelilingi nukleus. Okey, itu dia elektron tu berada dekat petala. Tu petala yang luar tu elektron lah. Okey, jom tengok nombor 3. Okey, raja 3 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur moden. Okey, bagaimanakah unsur-unsur dalam jadual berkala itu disusunkan? Okey. Kalau korang tengok dia ke kanan kan? Ke kanan. Dia sebenarnya disusun. Okey, macam mana dia disusun? Dia disusun mengikut peningkatan nombor proton. Okey, nombor proton tu ingat atom tu disusun dalam peningkatan nombor proton. Jadi bilangan elektron dia adalah sama dengan bilangan proton kalau dalam bentuk atom. Okey, unsur P, Q, R dan
R, S dan T yang manakah dikenal sebagai halogen? Okey, kalau korang dah baca apa yang saya suruh baca minggu lepas, di manakah antara P, Q, R dan S, T? Di manakah kedudukan halogen? Okey, saya buka balik. Ni. Okey. Afi, tolong bacakan tu yang dalam kotak tu. Yang unsur-unsur tu. Ya. Unsur-unsur dalam kumpulan satu terdiri daripada logam alkali. Alright. Baca lagi. Unsur-unsur dalam kumpulan dua terdiri daripada logam alkali bumi. Unsur-unsur dalam kumpulan 3 hingga 12 terdiri daripada unsur peralihan. Unsur-unsur dalam kumpulan 17 terdiri daripada halogen. Unsur-unsur dalam kumpulan 18 terdiri daripada gas nadir. Okey, jom tengok. So, kat mana kedudukan halogen? Tadi S. S, alright, okey. Gas nadir? T. T, gas nadir. Unsur peralihan? R. R. Okey. Oh, ni ada orang yang mesej. Dia cakap ada masalah lain yang lain ni. Okey, mungkin ada setengah tu akan ada masalah lain sebab kita cuaca tak cantik kat luar tu. Okey. So, nampak tak apa, korang ikut je kalau tak ada masalah lain. Kalau ada masalah lain dengar je, tapi nanti korang boleh dengar video balik Okey. So, dengar So, kat sini tadi adalah unsur halogen. Okey, nombor 18 ni adalah gas nadir. Dekat sini adalah, kat sini kan? Yang tadi yang Afi bacakan tadi, itu adalah unsur peralihan. Kumpulan 1 tadi apa ya? Logam. Logam. Kumpulan 2? Logam bumi. Logam bumi. Bukan sekali. Dia ada bumi belakangnya. Logam alkali bumi, betul lah tu. Sekali tertinggal. Alright. Okay. Nampak pentingnya table tu, sebab tu saya keluarkan dulu, kita bacakan dulu, baru kita boleh buat soalan yang lain. Okay, hari ni kita habiskan ni je walaupun sikit, tapi yang penting kita kena fahamkan sebelum kita berpindah ke bahagian seterusnya. Okay. Alright. Item bagi unsur S, mana S? S tadi apa tadi? S tadi gas halogen S tadi halogen. Mempunyai satu isotop dengan nombor proton 35 dan nombor nukleon dia 81. Okey. Proton 35, nukleon 81. Berapakah bilangan neutron? Tolak je lah. 81 tolakkan dengan 35. Okey, tolak dapat berapa? Ni berapa? 55. 54. 54. 46. 46. 46. Apa ni? Syarul dah pergi mamak pun masih kita tak sampai mamak lagi, Syarul.
Dah Habibah KSM belum. Oh, KSM belum. Oh, Habibah, boy. Okay. Alright. Berikan satu perubahan sifat fizikal apabila merentasi jadual berkala moden dari kiri ke kanan lah, macam ni. Maksudnya dari kiri ke kanan. Okay. So dari kiri ke kanan, apa yang berlaku? Dia unsur tu dia pepejal bertukar kepada gas. Pepejal dia kepada gas. Kat hujung tu kan halogen dengan gas nadir kan. Daripada pepejal iaitu logam alkali, lepas tu logam alkali bumi, unsur peralihan halogen dengan gas nadir. So dia akan bertukar kepada gas nadir. Kita balik tadi. Nampak? Okey. Tu kat sini dia beritahu Okey. Sebab dia daripada gas, logam, unsur, halogen, lepas tu dia kepada gas. Alright. Okey. Tengok sekali lagi jadual berkala. Okey, nombor 4. Okey. Sekali lagi kita ulang balik. Yang pertama tadi logam alkali. Yang kedua logam alkali bumi. Kat sini unsur peralihan. Okey, kat sini gas nadir. Kat sini halogen. So, antara unsur-unsur yang berlabel itu, yang manakah wujud dalam bentuk logam? Yang mana yang wujud dalam bentuk logam? P. P dan Q. yes, P dan Q. Kena sebut semua jawapan kalau dalam soalan korang nanti. Okey. Yang mana yang dia wujud dalam keadaan okey, dia unsur peralihan daripada kumpulan sampai kumpulan berapa unsur peralihan? Kumpulan 3 sampai kumpulan 3 sampai 12. Okey. Yang mana dia wujud dalam keadaan separuh logam? Separuh logam. RS. Selabelkan R saja sebab S tu dah ke halogen dah. Nak dekat dengan halogen kan? Yang mana yang wujud dalam keadaan bukan logam, maksudnya dia jadi gas. Mesti Q. S, T, U. U. Okey, ini tolong hafal. Tolong hafal. Okey? Tolong hafal terus. Ingat terus. Tak perlu dah seulang-ulang lagi selepas ni. Ingat terus. Okey? Okey. Unsur-unsur berlabel manakah mempunyai ciri-ciri kimia yang sama? Okey, kalau kita sebutkan ciri-ciri kimia yang sama, bermaksud dia berada dalam kumpulan yang sama. Mana unsur yang wujud dalam kumpulan yang sama? Kumpulan yang sama. Okay, macam mana korang tahu kumpulan ni kumpulan? Kumpulan. DU. Kumpulan. Ya? TU. T dan U. Right. T. U. Okay. So. Seterusnya. Apakah nama khas bagi kumpulan 1? Okey, jom tengok. Nama khas bagi kumpulan 1. Oh, tadi Hafiz dah sebut tadi dah. Kumpulan 1 namanya apa tadi? Hafiz. Logam alkali. Yes, logam alkali.
Kumpulan yang terakhir tu? Gas nadir. Yes, gas nadir. Okay. So korang boleh nampak macam mana nak jawab soalan ni? Okay. Jadi, okay, dah habis dah bab ni. Saya tak nak masuk lagi bab baru. Sebab saya rasa bab baru ni kimia industri ala-ala ini bab kompor. Kimia kompor. Okay, awak boleh punya dengan dah belajar ke? Dah. Dah, maksudnya berlatihan. Okay. So, untuk yang kimia industri ni, saya dah bincang dengan teacher. Maksudnya saya takkan gunalah sebab nanti saya memang tak pakar sangat bab ni. Bab selepas ni iaitu bab kimia dalam perubatan dan kesihatan. Bolehlah. Kimia industri ni nanti teacher akan ajar korang. Maksudnya teacher takkan ajar korang waktu yang ni. Mungkin teacher akan ajar korang bukan hari Jumaat ni, nanti teacher akan siapkan masa. Teacher akan ajar korang sekali dengan budak form 4 kimia. Sebab dia ada topik yang sama dengan budak form 4 kimia. Okey. Boleh Boleh tak? Tak nak? Tak nak belajar dengan budak kimia? Boleh. Lagi untung macam tadi saya ajar budak-budak sains form 5, tapi saya ajar fizik. Tapi bukannya dalam saya ajar fizik form 4. Fizik form 4 topik dia sama dengan form 5 punya topik sains. Jadi saya ajar benda yang sama. Untunglah siapa yang ambil sains. Dia dapat maklumat yang sama. Sama, memang sama. Ada lebih, mungkin lebih sikit sangat lebih. Jadi saya serahkan pada teacher lah nanti. Sebab kimia industri ni korang akan dapat. Sepatutnya bab ni pun saya kena serahkan pada teacher. Nanti teacher plan dengan korang nanti. Okay. So, kita tengok balik bab ni. Nampak? Sebab itulah kalau saya terangkan kepada korang, dia kena baca satu persatu. Contoh contoh dalam prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden ni. Yang ni banyak yang kita sekarang kita nak fahamkan. Ni kedudukan nombor proton, sumber nama unsur, jisim atau relatif, ataupun kalau dalam kimia dia ada belajar JAR Okey, nombor nukleon ataupun 12 ni. So setiap unsur dalam jadual berkala moden dilengkapi dengan nombor proton, simbol unsur, nama unsur dan nombor nukleon. Maksudnya simbol ni korang kena hafal. Hafal. Setiap satu tu kena hafal. Bukan semua. Okey. So, dalam jadual berkala moden kita ada 18 kumpulan. Tadi Afi dah bacakan kat bawah tu. Okey. So, nampak? Yang ni tadi ada satu soalan. Kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Contoh kalau kumpulan 1 bertindak balas dengan air. Maksudnya kumpulan 1 tu yang nombor 1 tadi, dia satu baris tu mempunyai sifat kimia yang sama. Kalau unsur 17 tadi, gas nadir, dia membentuk larutan berasid. Nampak? Okey. So kalau 7 skala dalam jadual berkala moden di mana setiap unsur dalam skala yang sama mempunyai proton yang lebih seunit dari unsur yang sebelumnya. Apabila merentas skala dari kiri ke kanan, dalam jadual berkala unsur moden, sifat fizikal dan sifat kimia unsur skala yang sama berubah beransur-ansur. Sifat kekonduksuan arus elektrik semakin berkurang. Sifat oksida unsur berubah daripada alkali kepada berasid. Sifat logam menurun dan sifat bukan logam meningkat. Okey, kita tengok susun atom elektron. Okay, yang ni yang saya nak tekankan susun atom tu. Yang tadi saya dah tunjuk. Saya dah beritahu petala yang terakhir ni dia akan menunjukkan dia punya kumpulan. Nampak? Itu kumpulan dia. Okey. Okey, jom tengok. Mana dia punya tu? Ni dia. Okey. Tadi saya ada lukis sikit. Yang ni saya tunjuklah
sebagai info untuk korang. Macam mana dia merentasi color tu. Color tu, dia punya color dia berubah. Okey, saya tunjuk daripada atas ni, atas 1 dan 2 tak boleh. Okay, kita tengok daripada sini Daripada sini Kita tengok. Okey, yang ni okey, sekejap ya, bagi semasa lukiskan elok-elok kat korang supaya korang lebih faham. Okey. Nampak semua mula dengan 2. So tengah-tengah dia mesti mula dengan 2. Dia start daripada color yang kedua Okey. So color yang terakhir, color tu bulatan tu kan? Yang bulatan tu petala. Petala kan kita panggil. Okey, petala yang terakhir ni, ni 1 nampak. Yang ni jadi 2. Nampak kat sini ada 2, kumpulan 2. Kumpulan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Itu color yang kedua. Okey, color yang kedua, dia ada 2 petala. Nampak kalau tengok bulatan yang garis tu, semua ada 2. Okey, kita masuk color yang ketiga. Ni color yang kedua. Ni color yang ketiga. Okey, saya tunjuk color yang ketiga Okey, color yang ketiga. Okey, jadi dia ada 3 petala. Tu 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, okey, 3. Okey. Kalau korang tengok kali ni, petala yang pertama pun ada 2,
Sama catas. Okey, petala yang kedua semua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So kalau kumpulan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau korang tanya Sir, kena ikut ke susunan macam ni? Tak kisah korang nak letak macam mana pun. Tapi yang penting kumpulan 1, 2, petala 1, 2, petala kedua 8, petala seterusnya. Tak kisah korang nak susun macam mana pun, tapi petala tu macam selukislah jumlah yang dikehendaki. Ikut apa yang ditulis dekat sini. Okey, ikut susunan ni. Okey, semua boleh faham tak macam mana lukis dia? Boleh faham tak macam mana lukis dia? Boleh. Boleh. Okey, boleh ingat bilangan kala tu, saya ulang sekali lagi. Kalau nak tengok kumpulan, korang tengok berapa yang berada di luar, petala yang terluar. Bilangan kala tu, ni kala. Okey, ni kala. Ni 3 kala. Okey, ni 2 kala, ni 3 kala. Kala tu yang ni. Ni 1, ni 2 kala. Ni 3 kala. Ni ada 4 kala. 4 kala tu maksudnya ada 4 lah bulatan tu. Yang ni ada 1 je kala. So 1 elektron je lah dia ada. Ni dia ada 2 elektron. Okey. Tu contoh yang korang harus faham macam mana nak lukis sebab memang minta dalam soalan. Dan macam mana yang tadi tu yang saya dah tunjukkan yang sebelum ni. Okey. Penting untuk korang tahu lukis. Okey. So seperti di bawah, nak lukis macam ni pun boleh, tak ada masalah, tetapi lebih baik lukis macam selukis tadilah, lebih terang dan lebih senang nak faham. Okey. So macam mana dia jadi ion? Okey, kalau dia jadi ion, kita tengok juga unsur pada dia punya elektron pada petala yang terakhir. Kalau dia satu atau 2 elektron pada petala yang terakhir, ni petala ataupun kala yang terakhir, dia akan jadi ion positif. Okey. Ion positif. Okey. Kalau dia positif ada negatif tak? Contoh kalau klorin ni, okey, dia ada 7 kat petala yang luar. Jadi dia kena terima 1. Kalau terima 1, dia akan jadi negatif 1. Okey, kalau tak salah dia boleh jadi kalau klorin dia terima 1 je lah. Nampak dia terima 1 untuk jadikan dia yang luar tu 8. Yang tadi nampak? Yang tadi dia buang 1. Dia derma 1. Kenapa dia derma 1? Untuk mencapai susunan elektron oktet. Susunan elektron oktet bermaksud ujung dia, nombor dia mestilah 8.
Kalau yang ni dia buang 1 untuk menjadi 8. Okey, iaitu natrium. Kalau klorin pula, sebabkan luar dia ada 7, kalau korang tengok luar dia ada 7, okey, dia terima 1 untuk mencukupkan yang luar tu jadi 8 untuk mencapai susunan elektron oktet. Okey. Ini sebenarnya teacher patut ajar. Kalau teacher ajar lebih detail. Sebab tu lah saya nak serahkan kimia industri tu pada teacher. Okey. Alright. Dia lebih kepada kimia. Kalau sains ni ada fizik, ada kimia, nanti korang naik form 5, saya ada gabungkan dengan kelas fizik sebab dia ada kena-mengena antara satu sama lain. Okey, lepas tu kita ada isotop. Isotop ni korang kena baca dan hafal, lebih kepada baca dan hafal. Okey. So itu saja untuk minggu ini. So nanti kimia industri tu nanti untuk minggu depan lah. Nanti saya dengan teacher akan setkan satu jadual. Korang pun dah mula sekolah. Saya akan setkan satu jadual. Nanti jadual korang tu adalah korang akan bersama dengan budak-budak kimia lah. Sebab dia orang memang dah belajar topik tu. Dari dia orang pun akan buat latihan dengan korang lah. Okey. Nanti bila sampai topik daya dengan gerakan, daya dengan gerakan ni nanti saya akan gabungkan korang form 4 sains, form 4 fizik, form 5 fizik dengan form 5 sains sekaligus. Sebab semua dah belajar benda yang sama. Okey? Okey, cukup dulu untuk hari ini. Okey, nanti kita jumpa lagi kelas seterusnya dengan teacher. Okey, Okey. bye. Terima kasih saya nanti Pak Muhammad. Okey. Tak boleh nak keluar pula.